Okay, terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan tempoh rancangan Malaysia ke-11, iaitu bagi tahun 2016 sehingga 2020, sejumlah 1.388 bilion ringgit telah diluluskan untuk projek menaik taraf dan pembangunan semula 291 buah sekolah daif di negeri Sarawak. Peruntukan ini digunakan untuk menaik taraf atau membina bilik darjah, asrama, bangunan pentadbiran dan kemudahan yang lain. Sehingga 5 Ogos 2020, sebanyak 169 projek telah siap. Dengan 160 projek telah dikeluarkan Certificate of Completion and Compliance CCC atau Certificate of Partial Occupancy CPO dan 9 projek sedang dalam proses mendapatkan CPO. Di samping itu, sebanyak 48 projek masih dalam pembinaan dan 74 projek dalam pelbagai fasa prabina. Perincian mengenai status semasa pelaksanaan setiap projek sekolah daif boleh diakses oleh orang awam melalui dashboard sekolah daif di portal KPM. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, sehingga 5 Ogos 2020, sejumlah 538.6 juta ringgit telah dibelanjakan bagi tujuan menyelesaikan kontrak kerja untuk naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di sekolah-sekolah di Sarawak. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Okay, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan. Pembangunan semula sekolah-sekolah daif ini juga melibatkan penyediaan bakalan elektrik bagi sekolah-sekolah ini, termasuk penyambungan ke grid elektrik awam. Tambahan saya, apakah perancangan jangka masa pendek kerajaan mengenai bakalan elektrik ke sekolah-sekolah di kawasan pendalaman negeri Sarawak? Untuk jangka masa panjang pula, adakah kerajaan akan meneruskan projek pemansang sistem solar hybrid, penyelenggaraan generator dan bakalan diesel dengan menganugerahkan kontrak baru? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Julau. Untuk maklumat Yang Berhormat, selepas penamatan kontrak Cepat Holdings pada 2 Oktober 2019, penyelenggaraan genset bagi sekolah luar bandar di Sarawak dilaksanakan sementara oleh Jabatan Pendidikan Negeri melalui Pejabat Pendidikan Daerah sehingga proses perolehan bagi kontrak baru penyelenggaraan genset selesai. Kontrak baru penyelenggaraan genset dan pembekalan diesel dilaksanakan secara tender terbuka oleh JKR Malaysia. Sebanyak 13 kontraktor telah dilantik mengikut kawasan atau daerah bagi tempoh kontrak selama 2 tahun. Bagi perkara berkaitan dengan penyambungan bekalan elektrik ke sekolah, KPM sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak bagi melaksanakan projek penyambungan talian grid elektrik bagi 128 sekolah. Jarak ke semua sekolah yang terlibat adalah kurang daripada 1 km daripada tiang utama elektrik. Jadi projek penyambungan pembekalan tenaga elektrik dari grid awam ini adalah komitmen kerajaan untuk memastikan sekolah-sekolah terlibat mendapat bekalan elektrik sepenuhnya. Projek ini dilaksanakan menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri Sarawak dengan anggaran kos RM50 juta. Jadi projek ini dibahagikan kepada 3 fasa pelaksanaan. Yang pertama, fasa pertama melibatkan 15 buah sekolah. Fasa kedua melibatkan 34 buah sekolah. Dan fasa ketiga melibatkan 79 buah sekolah. Jadi KPM juga telah mengenal pasti sebanyak 95 buah sekolah yang jaraknya lebih daripada 1 km. Tetapi berpotensi untuk disambung ke talian grid elektrik. Jadi projek penyambungan ini akan dilaksanakan juga oleh JKR Malaysia di bawah kontrak penyelenggaraan genset dan kerja penyambungan di bawah kontrak tersebut telah bermula pada Mac
2020 dan dijangka selesai pada Ogos 2021. Terima kasih. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Puluh Rejang, Jumpol. Sibuti. Terima kasih Datuk Speaker. Ya. Saya bangun dulu. Mengenai sekolah Daif, saya ingin bertanya kepada Menteri, penutupan sekolah masa BKP tempoh hari telah mengakibatkan banyak sekolah dari segi kemudahan asas. Seperti mana kementerian dulu menyebut 3K, kesihatan, kebersihan, keselamatan. Adakah pihak kementerian mengenal pasti? Contohnya di kawasan Jempol, contohnya. Sarawak pun ada, sekolah-sekolah ini tidak mempunyai bekalan air. Malah ada guru yang membaiki paip air dulu di kawasan Jeli terbunuh, jatuh daripada bangunan tersebut kerana ingin membaiki bekalan air yang tidak dapat disalurkan kepada tandas tersebut. Adakah 3K ini dapat diimplementasikan dalam kementerian bila wabak yang melanda hari ini, penutupan sekolah ini mengakibatkan banyak kerosakan berlaku? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Jempol. Jadi KPN sentiasa dan berusaha untuk menambah baik dan menyediakan kemudahan untuk semua sekolah, khususnya di bawah PKP ini. Jadi kita memang mengenali dan akul bahawa banyaklah masalah yang kita hadapi dari segi itu dan kita sentiasa berusaha dan untuk membaikinya. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk